Sebab kita beribadat pada bulan Ramadan bukan kerana kita menyembah bulan Ramadan. Kita beribadat di dalam bulan Ramadan ialah kerana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memiliki bulan Ramadan, bahkan Allah memiliki bulan-bulan yang lain. Kita datang ke masjid, kita datang ke surau pada bulan Ramadan untuk menyembah Tuhan yang sama. Begitu juga selepas Ramadan kita tetap datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah Tuhan yang sama. Sebab tu sampai dia keluar dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Bila dia melihat trend kepada masyarakat Ramadan penuh, lepas Ramadan kembali, dia kata jangan kamu menjadi hamba Ramadan, tetapi jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kamu jadi hamba Ramadan, datang Ramadan kamu akan datang ke masjid, berlalu Ramadan kamu akan tinggal ke masjid. Tetapi apabila kamu menjadi hamba Allah, Ramadan kamu datang ke masjid, selepas Ramadan pun kamu akan datang. Jadi itu tiga. Kalau saya pecah ada lagi 5. Gambarnya tak akan-akan. Saya rasa tuan-tuan kita apa. Sebab daripada 3 ni secara ringkas lagi tuan-tuan kalau kamu sedap tak bagi jauh ke sekilas tadi. Pukul 7 suku 7 suku baru dapat jadi 9 minit. Maknanya kita lama sikit cakap lagi pada. Daripada 3 ni tuan-tuan, saya pecahkan kepada 5. Yang pertama tuan-tuan, kita kena jaga lisan. Sebab ni berkaitan dengan nafsu. Jaga lisan kita daripada bercakap benda-benda yang kotor, bercakap benda-benda yang keji. Sebab ada dalam dalam hadis Nabi SAW 2 orang yang puasa dia tak cakap sangat dalam kotor. Datang sahabat bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah ada 2 orang perempuan dia tak cakap sangat dalam kotor. Mana kalau dia kotor lagi dia boleh mati. Nabi tak suruh buka puasa. Nabi hantar sahabat ni bawa 2. Seorang mutah dalam bekas tu, mutah daging hidup, daging merah. Seorang lagi mutah anak. Terkejut sahabat, orang yang puasa boleh mutah daging hidup, daging merah, seolah-olah baru dimakan. Seorang lagi mutah anak. Bawa jumpa dengan Nabi. Nabi kata inilah orang yang berpuasa, tetapi dia telah tidak menjaga mulut. Dia berkata dengan kata mengumpat, mengeji, menghina orang. Daging tadi umpama dia makan daging saudara dia mengumpat. Ini orang ibu-ibu lagi pada. Saya bukan nak ngumpat, nak cerita je kan. Itulah orang ngumpat nak cerita sama lah tu. Dia boleh kata, saya nak mengumpat tu sudah, tapi nak bagi tahu mengumpat. Benda yang kita cerita tentang keburukan orang lain itu mengumpat kan. Cerita. Jaga mulut. Jaga mata kita daripada melihat benda yang haram. Jaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta perkara yang makruh pun kita dengar. Dengar perkara-perkara yang melalaikan, tinggalkan. Yang boleh hati kita lari daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar fikir-fikir, dengar nasyid-nasyid, dengar perkara yang boleh dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh buat watak kepada amalan kita tinggal. Jaga kita punya anggota jasad daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, nampak tuan-tuan berjaga. Jaga perut kita daripada kekenyangan. Jaga perut kita daripada kenyang. Jaga perut kita daripada kenyang. Kenapa? Kerana daripada perut kita inilah sumber kepada datangnya nafsu kita jadi tak lemah, jadi tidak tertahan.
Perut ni dia boleh mempengaruhi penyakit jasmani, dia boleh mempengaruhi penyakit rohani. Sebab tu jaga perut kita daripada kenyang. Tak masuk makanan waktu berbuka itu berpada-pada. Berpada-pada. Biarlah jangan kita anak kita tak ambil makanan pinggan membazir ayat kafir yang kena. Jangan ajar begitu kepada anak kita. Ajar anak kita ambil sikit dulu. Ini kadang kita tersalah ajaran. Sebab kita pergi makan banyak, nak ambil banyak takut ayah kata patut ke takut anak kata patut ayah rumah makan banyak. Jadi kita pupuk banyak nasi ke anak kita. Sebab kita tak tahu dia dah habis. Bila dia dah habis, dah bermain ayah tak habis. Ayah pergi makan banyak. Pupuk nasi banyak-banyak. Awak ni membazir. Waktu apa? Ayah tak habis. Bila tu orang ada nak main balik. Tapi nanti membazir. Macam sedang supaya apa dengan kita jatuh kita tersebut menjadi salah satu faktor untuk kita kalau calon untuk kita melemahkan nafsu kita dan menjadikan nafsu kita terkawal. Jadi yang bersyukur sekali itu tuan-tuan, semoga Ramadan kali ini menjadikan kita orang yang mampu mengenal, mengekang dan mengawal nafsu kita, seterusnya menjadikan kita orang yang berjaya dalam amalan yang kita buat, menjadi orang yang beriman dan bertakwa